Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi qail la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Ayuhal muslimin wal muslimat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang diraihkan pengurusi surau Al-Falah, staf pimpinan surau, staf pimpinan masyarakat setempat, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Siap, Tuan-tuan Haji, Ibu-ibu Hajah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terhingga banyaknya bila mana Allah Taala masih lagi bagi kita sihat, panjangkan umur kita, dapat jumpa dengan gaya korban baru ni. Berapa ekor lembu? 2 ekor. Mudah-mudahan Allah Taala terima korban kita. Allah Taala ganjarkan dengan apa yang Allah Taala janjikan di akhirat nanti, insya-Allah. Malam ni kita sambung kitab pada malam pertama di alam kubur. Qala muallif rahimahumullah maktub fi hadzal kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap orang mempunyai ajal. Ketika ajal datang, tak dapat diakhiri atau dimajukan, diakhirkan atau dimajukan. Surah Al-A'raf ayat 34. Ini mengisahkan bagaimana kematian. Kematian ni tuan-tuan, dia datang, kita tak boleh nak tepis, kita tak boleh nak elak dah. Yang bahayanya datang secara tiba-tiba. Mati itu dengan tiba-tiba. Bagaimana dengan dirimu? Penulis tanya kita. Penulis tanya kita. Tanya saya dan juga tanya tuan-tuan. Sama ya kita ni. Kita ni tuan-tuan, kalau ikut iman, maknanya iman makam iman ilmu je lah paling tinggal. Sebab dalam kitab tauhid dia sebut iman tu ada 4 darjat ataupun 4 maqam. Pertama dinamakan iman taklid. Apa dia iman taklid? Kalau kita hidup, kita besar, lahir Islam, kemudian kita pergi semayang, kita pergi puasa, tak ada ngaji, tak ada apa, itu taklid. Apa yang mak ayah kita ajar, yang buat kita ikut, itu bertaklid. Apa makna dia? Ikut. Sebab Nabi sebut talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu kepada semua orang Islam. Menuntut ilmu apa yang wajib fardu pada orang semua Islam? Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ini ilmu yang disuruh tuntut. Dalam bab sembahyang pula disuruh betulkan Fatihah, disuruh betulkan tahiyat, disuruh betulkan takbiratul ihram, dan disuruh betulkan apa? Salam. Rukun qauli. Tauhid tu sebab ada iman ni ada 4 tahap. Taklid. Ikut dia. Orang pergi sembahyang, kita sembahyang, orang puasa, kita puasa, orang cakap Allah Taala satu, kita Allah Taala satu. Pernah dulu orang bertanya dengan masa saya mengaji dulu tuan-tuan, dia cakap apa kiranya orang tu tak pernah belajar? Apa kiranya orang tu tak pernah belajar? Adakah iman dia masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tuan guru cakap wallahu alam.
Setidak-tidaknya pergilah belajar, sekurang-kurangnya belajarlah Qul huwallahu surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu ahad, esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung, belajar. Allah tu satu. Saya dah sebut dah dulu. Dialah tempat kita mengadu, dialah tempat kita dia tempat kita meminta, dialah tempat segala-galanya. Itu sebab iman taklid ni tuan-tuan, kalau tak mengaji langsung, bahaya. Bahaya. Itu juga dalam bab fiqh. Ni baru ni semayang raya haji. Raya haji bila 9 hari bulan pagi subuh tu kita takbir, ada orang tanya, apalah takbir pagi subuh? Gitu. Sebenarnya boleh tak takbir? Memang disuruh. 9 hari bulan pagi subuh tu dah boleh takbir dah tuan-tuan. Takbir ni ada dua, takbir muqayyad dengan takbir mursal. Takbir muqayyad ni takbir yang berkait selepas sembahyang takbir. Tadi dah tak boleh lah, lepas penghabisan kali asar tadi. Takbir mursal ni bila-bila nak takbir. Naik basikal nak takbir, jogging nak takbir boleh. Tapi masalah dia orang bangsa kita ni, kalau kita buat sesuatu agama benda, kalau tengah naik basikal tu takbir je kat orang gila. Cuba nyanyi, gila tak? Tak ada. Tu masalah dia. Bila takbir pagi tu ada orang cakap, apalah takbir ni, orang maghrib kan buat takbir. Kita dah lama ikut fahaman tu. Bila ada satu hadis atau keterangan mengatakan boleh, ikutlah. Tak guna kita ngaji tuan-tuan kalau kita tak ikut. Apa guna tuan-tuan ngaji kalau tak ikut? Itu juga dalam bab bersanding. Bab bersanding nikahkan anak. Saja-saja sesuka ya ustaz. 5,000, 6,000 pelamin. Buang gitu duit. Dapat ke pelamin tu 1,000? Tak dapat. Bohonglah kalau 1,000. Paling kurang 3-4 ribu. Tengoklah persalinan. Sedangkan dalam hukum dia tak suruh buat tu. Malah ada yang sampai peringkat haram bersanding. Ada yang buka tudung masa bertanding tu. Ulama sebut kalau nak bersanding juga dalam bilik ahli keluarga je tengok. Adakah kita ikut? Dah. Macam mana dulu, macam tu lah sekarang. Serban yang besar ke. Semayang pakai jubah. Tapi bila ada satu perubahan yang datang bersabit dengan hukum al-halal wal-haram mubayyinun. Haram itu jelas, halal tu jelas. Ikut. Apa guna mengaji tak nak ikut? Lalu saya sebut. Yang pertama disebut iman taklid. Ikut, imam ikut. Sebab kena belajar tuan-tuan. Sini ada ngaji tauhid kan? Ada ngaji tauhid sini? Ada, alhamdulillah. Uluhiyah, rububiyah, istighna, iftikar, sifat salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Itu semua dalam bab tauhid. Awaludin ma'rifatullah. Yang kedua disebut iman ilmu. Lepas dia tak tahu, pergi mengaji, tahu ni Allah ni satu, dia lah tempat aku ni, segala-galanya daripada dia, aku ni tak ada apa. Itu tauhid dah. Apa ada pada kita tuan-tuan? Tak ada apa. Tak ada apa. Tak ada apa pada dia? Tak ada apa pada kita ni. Hidup berapa tahun? Kalau untung 90 tahun. Bawah sikit 80 tahun. Bawah sikit 70 tahun. Bawah sikit 60 tahun. Bawah sikit 50. Tu ya.
Tapi selepas daripada mati, bila malam mati je malam pertama alam kubur, nak menempuh sampai ke akhirat beribu tahun. Allah. Beribu tahun. Tuan-tuan bayangkan kita hidup 60 tahun ni pun lama, 60 tahun. Tapi tuan-tuan bayangkan pula beribu tahun nak menghadapi kubur dia besok tak tahu berapa ratus tahun, puluh tahun pula kita duduk dalam kubur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai ke kubur. Sampai ke kubur. Tu ulama sebut orang yang sedekah 100 misal, orang yang sedekah 1000 misal, orang yang sedekah 1 juta pun menyesal. Bila menyesal? Bila mula mati menyesal. Yaumul khasar, hari penyesalan. Termasuk saya, termasuk semua orang. Sebab apa? Bila mati nampak apa dia kelebihan bersedekah. Fa asaddaka wa akum minas salihin. Balikkan aku kat dunia ya Allah, tangguhlah mati aku supaya aku dapat bersedekah. Siapa yang cakap? Orang yang mati cakap. Kita semua bakal akan cakap macam tu. Tak kira Tuan Imam, Tuan Bilal, termasuk saya sendiri akan menyesal. Begitu. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Ya Allah, aku telah melihat, aku telah mendengar akan kebenaran kematian. Farji'na na'mal salihah. Balikkanlah aku kat dunia ya Allah, aku nak buat amal salih. Inna muqinun, sesungguh aku lebih yakin. Sebab apa yakin? Sebab dah nampak. Orang yang nyesal tadi tuan-tuan, dia cakap apa? Kalau aku tahu, aku sedekah semua sekali. Yalah, apa nak buat? Memang kita ni macam itulah, lumrah manusia. Yang ketiga, iman apa? Selepas daripada iman ilmu, iman orang-orang sufi, para sahabat dinamakan iman hak, jenis wali-wali Allah. Namun begitu, wali Allah pun ada juga yang mati dalam keadaan kekufuran. Saya pernah cerita Bal'am, saya pernah cerita Basisa. Orang yang wali Allah, baca bismillah boleh jalan tahi. Orang yang wali Allah, dekat dengan Allah, doa dia Allah Ta'ala mustajab. Bukan lama, sekejap Allah Ta'ala mustajab. Tapi ada juga yang mati dalam keadaan kekafiran. Gitu. Tuan-tuan tengok Sa'labah. Siapa dia Sa'labah? Sa'labah ni sahabat Nabi. Orang yang beriman di tangan Nabi, bersyahadah di tangan Nabi, semayang belakang Nabi. Kita jauh pada Nabi. Ada yang tanya nama mak Nabi pun tak tahu ni kan. Dia semayang belakang Nabi, duduk belakang Nabi, beriman dengan Nabi. Asal habis semayang dia balik. Habis semayang dia tak tunggu-tunggu, saya tak sabar-sabar terus balik. Tu kalau yang balik awal tu Sa'labah tu. Sampai kan Nabi cakap, seorang pergi ikut dia, apa dia buat? Ikut. Rupanya dia balik rumah. Punyalah miskin ni tuan-tuan, kain yang dia pakai tu dia nak bagi pada isteri dia untuk solat. Punyalah miskin ni sahabat. Bila Nabi tahu cerita Sa'labah, balik kain yang dipakai tu, pakaian yang dipakai tu nak digunakan oleh isteri dia untuk semayang, Nabi cakap biarkan. Sebab Nabi sebut dalam hadis, aku tak takut umat aku miskin, tapi aku takut kalau umat aku kaya. Gitu. Akhirnya berita tu sampai dekat Sa'labah. Dia datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, kau dah tahu aku miskin, kain nak semayang pun tak ada. Kita ni kan kain bersepah.
Akhirat kematian bagi selai, surau bagi selai, kat rumah bersusun-susun sampai ke mati tak bagi orang. Tu tak nak pakai bagi orang, tuan-tuan. Mari dalam banyak baju-baju tu besok Allah Ta'ala tanya. Saya selalu sebut, tak nak pakai, bagi. Kalau nak bagi kat Indon ke bagi siapa, bagi. Jangan letak dekat rumah. Ada orang kain kat rumah ada beratus-ratus, kain batik, kain pelekat. Batik lepas tu simpanlah 2-3 helai, besok nak buat mati. Kan orang dah lepas mandi tutup dengan batik lepas. Saya kain pelekat. Kalau tuan-tuan pakai jubah memang jarang pakai kain pelekat, melainkan waktu tidur. Tak tahulah tuan-tuan tidur pakai jubah ikut sunnah, wallahu alam. Kain pelekat tak pakai bagi orang, sedekah pada orang. Biarlah dia ni menjadi benda yang membawa pahala kepada kita. Yang ketiga tu dia iman apa? Iman hak. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan dinamakan iman kamil, iaitu iman para rasul dan iman para nabi. Iman selain daripada nabi dan rasul itu yang disebut al-iman yazid wa yanqus. Iman itu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Pagi tadi hujan, malam nak pergi sembahyang subuh jemaah, hari ni tidur kat rumah lah, sembahyang kat rumah. Tu iman turun lah. Itu. Kalau rajin pula pagi besok, pagi Khamis, pagi besok nak puasa lah, itu iman tengah naik. Bila iman naik, datang khatir. Apa makna khatir? Khatir maknanya lintasan. Lintasan tu ada daripada malaikat, ada lintasan daripada syaitan. Orang tanya saya, boleh tak tengok mat kilau? Saya selalu sebut tuan-tuan, hukum apa barang pun hukum asal dia harus mubah. Tapi kalau ada unsur-unsur haram, hukum dia haram. Saya tak tahu keadaan macam mana, bercampur ke tidak, apa ke tidak, saya tak tahu nak cakap. Kalau nak pergilah tengoklah keadaan tu macam mana. Kalau benda tu menjurus kepada haram, hukum dia haram. Sama ke mak kilau dengan M. Kilau? Sama-sama kilau tak? Tapi tak sama. Sebut ni nak main keris balik. Baguslah naikkan semangat Melayu. Ingatkan bangsa kita. Bagus bangsa ni selagi tidak meletakkan bangsa atas pada agama. Kalau kita meletakkan bangsa atas pada agama, kita asabiyah, maknanya kita sama dengan jahiliyah. Boleh bangsa Melayu bangga jadi Melayu, nak belajar silat, boleh, tapi jangan dijadikan bangsa itu satu perkara yang melebihi agama. Tu yang dicakap biar mati anak jangan mati adat. Tu mengapik. Adat tu boleh selagi tidak menyalahi syarak. Adat tu buatlah, ikutlah adat selagi tidak menyalahi syarak. Dan iman para nabi, para rasul, tuan-tuan, dia tidak ada yangkus, dia adanya yazid wa yazid, sampailah dia meninggal dunia. Bagaimanakah dengan dirimu ketika telah sampai di hujung kehidupan dan kemudian berpindah ke alam lain? Ada yang buka kitab ke? Muka surat 73. Apakah kau tahu akan berpindah ke alam yang lebih baik atau sebaliknya? Kau akan berpindah ke alam yang lebih ngeri atau mencelakakanmu? Penulis ni tanya, kita ni kalau mati malam ni, maknanya sendiri muhasabah lah. Kalau aku mati malam ni agaknya macam mana? Penulis ni cakap, adakah tempat lebih baik yang menunggu kita ataupun tempat yang lebih teruk? Macam saya cakap tadi lah, perjalanan yang memeritkan, perjalanan yang jauh.
Bahagialah kalau mati-mati dalam keadaan dapat mengucap, dalam kubur dapat perlindungan, dapat ke nikmat di dalam kubur, dilindungi oleh Al-Quran, bangkit besok dapat dapat lindungan Arash. Allah bangkit besok dapat lindungan Arash, duduk di tempat berlindung, tidak kena panas. Yang disebut 7 golongan yang dapat lindungan Arash. Lepas itulah waktu timbangan mizan banyak pahala, tersenyum mengutip hasil, supaya tidak ada riak dan tidak ada syirik. Gitu. Ini korban pun tanya dulu. Korban, saya dapat sikit je saya korban. Kalau nak banyak pergi pasar beli daging lah tuan. Korban ni sebenarnya untuk pakai dan pakai miskin. Ada yang kereta 3-4 biji balik daripada kampung. Saya daripada kampung tak dapat korban ada lagi. Astagfirullah. Jangan gitu. Korban ni untuk apa tuan-tuan? Apa makna korban? Bukan pengorbanan, tu memang pengorbanan. Apa makna korban? Qaf, ra, ba. Apa makna dia? Qarib. Qaraba. Apa makna dia? Qarib. Apa makna qarib? Dekat. Maknanya kita beribadah tu supaya mendekatkan diri kepada Allah. Nabi tuan-tuan disembelih unta, dipegang daging gini. Yang ni aku ambil bawa balik makan. Yang lain bagilah pada pakai miskin. Kita dapat 2-3 kilo jadilah kalau kita jadi masuk korban. Kalau tak masuk korban, kita dapat dalam 300 gram ke 400 gram jadilah. Kalau tak dapat langsung pun tak apalah. Bukan kita tak pernah makan daging baru, betul tak? Ini korban ni tuan-tuan untuk ibadah. Sikit dia bayar 800. Berapa kau bayar 800? Lebih baik kau bawa ada duit 800 tu pergi pasar beli daging. Betul tak? Yang paling baik tak ambil langsung, ataupun ambil secekak macam Nabi tu. Tu yang paling baik. Jangan tunggu 1/3 nak dapat 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Tu dah kurang baik. Yang paling baik, aku tak mau daging ni langsung, aku bagilah pada fakir miskin. Tu paling baik. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Macam mana nak sedekah 1 juta macam tu? Berkeluar 800 pun bising. Allahu Akbar. Itu ni hari-hari gitulah tuan-tuan. Bila Allah Ta'ala sentap besok nyawa kita, baru kita baru kita sedar. Saudaraku. Penulis cakap saudaraku. Kenapa dia panggil saudaraku? Innal mu'minina innamal mu'minina ikhwan. Sesungguhnya di kalangan orang muslim itu bersaudara. Saudaraku, kita adalah musafir. Jalan yang kita lalui begitu panjang. Panjang tak kita nak balik ni? Panjang. Panjang. Ayah saya meninggal 2017. Dah 5 tahun. Mak saya 2014. Dah 8 tahun. Datuk lagi, nenek, moyang lagi tak tahu. Kita besok lepas kita meninggal tak tahulah berapa tahun, berapa puluh tahun, berapa ratus tahun pula baru berlakunya kiamat. Panjang. Bangkit besok di mahsyar dalam keadaan gelap. Berpuluh-puluh tahun. Kalau kira tahun dunia tak apa lagi, kira tahun akhirat, 1 hari di akhirat bersamaan 1000 tahun dunia, lagi lama. Lama tak? Lama. Allah. Lama. Banyak halangan dan rintangan
Persiapkanlah bekal di dunia untuk perjalanan menuju akhirat. Macam saya cakap dulu tuan-tuan, orang kalau nak berjalan jauh, dulu orang kajian pergi Hak Nyai tu tak? Naik bas. Nak pergi Hak Nyai nak kena bawa beg. Dalam beg kena ada pakaian. Kalau 3 hari, spender 3 helai. Kain pelekat, baju semayang, nak buat seluar, baju. Kalau tak cukup, bawa duit sikit. Kalau pergi dalam perjalanan ke Hak Nyai, katalah berlaku sesuatu perkara, duit tak cukup, boleh telefon anak, tolong transfer duit. Kalau jadi apa-apa, boleh minta tolong. Tapi perjalanan yang disebut ni tuan-tuan, tidak ada pertolongan. Tak gunanya spender, tak gunanya baju, tak gunanya apa, melainkan pahala dan amalan yang soleh. Perjalanan yang disebut ini tuan-tuan adalah satu perjalanan yang tidak pernah orang yang melalui balik bercerita. Tak ada yang mati balik, tak ada. Cuba kita dengar daripada hadis, daripada Al-Quran, apakah dia cerita perjalanan kematian, itu saja. Tapi yakin dan percayalah dengan penuh jazam, apa yang disebut oleh Al-Quran dan hadis itu akan berlaku sebagaimana yang disebut, dan bersiap sedia. Tuan-tuan, kita dekat dunia ni kadang-kadang Allah Ta'ala duga. Kadang-kadang Allah Ta'ala duga. Ayat yang saya baca mula-mula tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa maksud dia? Dan Allah Ta'ala tidak akan membebankan seseorang melainkan dengan apa yang dia termampu. Kita selalu dengar orang dapat anak kurang upaya. OKU, orang kelainan upaya. Baru ni tuan-tuan, saya dapat cucu yang mata dia tak nampak. Sebelah. Sebelah. Bila doktor cakap tak nampak, doktor cakap mata dia tak boleh nak buat, melainkan buang, ganti mata baru, tunggu penderma. Dan mata dia tu kalau nak tunggu orang derma, kalau nak operate pun risiko dia tinggi. Mata dia putih sebelah kiri. Bila saya tahu tuan-tuan, barulah saya rasa macam mana orang rasa. Tuan-tuan bayangkan orang yang dapat anak Down syndrome, orang yang dapat anak tak nampak dua-dua mata. Saya cucu baru sebelah tu cucu. Cucu yang kelima. Orang yang dapat anak tak tahu apa-apa. Gitu. Maknanya orang yang dapat sebegini tuan-tuan, maknanya orang yang Allah Ta'ala pilih. Orang yang kuat menahan. Sebab Allah Ta'ala sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, melainkan dengan kemampuan dia. Itu sebab orang yang bela bini dia bertahun-tahun sakit, Allahu Akbar, itu pun satu dugaan. Saya pun tak kuat tuan-tuan bab macam ni. Sebab Allah Ta'ala tak duga anak saya. Allah Ta'ala bagi dekat cucu. Mungkin anak saya dan menantu saya ni kuat lah. Mudah-mudahan kuat. Cuma kita boleh sebut apa? Bertabah dan bersabarlah. Setiap dugaan yang Allah Ta'ala bagi, setiap kepayahan yang Allah Ta'ala bagi, ada kebaikan yang menunggu. Kalau tidak di dunia, di mana? Akhirat. Akhirat.
Saya ada seorang kawan meninggal lah. Dulu tengah hari dia selalu balik rumah. Selalu tengah hari, dekat-dekat time je dia balik. Dia ada seorang anak dara yang OKU. Dan anak dara dia tu dah umur 20 tahun ke atas. Dah datang bulan. Kadang-kadang dia terpaksa menukarkan pampers ataupun pelapis tu untuk anak dara dia, sebab bini dia bekerja. Tuan-tuan bayangkan, ini satu benda yang bukannya mudah. Lain kita kematian. Kematian senang, kita mandi, kita kafan. Kalau tak ada duit, kita donate ramai-ramai, bayar. Lepas tu kita ke bumi, tutup cerita. Ini kita nak bela dia daripada kecil sampai besar, sehinggalah kalau tidak dia ataupun kita meninggal dunia. Satu dugaan yang besar, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ataupun siapa-siapa saja yang tidak ada dugaan ini, bersyukurlah banyak-banyak dengan Allah. Maknanya kita bukan jenis orang yang kuat, yang Allah Ta'ala nak bagi dugaan yang besar. Pada yang ada anak, pada yang ada isteri, ataupun siapa saja yang tuan-tuan ataupun perempuan bela sekarang dalam keadaan demikian, cuma saya boleh berpesan, bertabahlah dan bersabarlah. Dalam masa yang sama, jangan mengeluh dengan Allah Ta'ala. Ini semua takdir Allah Ta'ala, tuan-tuan. Dulu kita cakap kalau tak ada duit susah nak pergi haji. Tuan-tuan tengok orang ada yang keluar sampai 70,000. Pergi tak haji? Tak pergi. Kenapa tak pergi? Visa. Kita nampak daripada zahirnya visa, tetapi ini semua ketentuan Allah. Keluar duit sampai 60,000, 70,000, tak pergi haji juga. Sebab apa? Sebab visa tak dapat. Sangkut dekat airport. Allahu Akbar. Tuan-tuan bayangkan, orang yang kena macam tu. Dekat kampung dah buat kenduri. Orang kampung semua dah berpeluk-peluk, menangis-nangis. Dah infak, nak bersedekah. Sampai dekat airport, sampai dah keluar 60,000, 70,000, sampai dekat airport tersangkut. Allahu Akbar. Besar tak dugaan? Besar. Besar. Tapi bila dugaan itu membabitkan duit aja, macam tadi itu saya cakap, lama-lama nanti akan hilang daripada ingatan. Mungkin dapat balik, mungkin dapat separuh ataupun macam mana. Tapi dugaan yang saya sebut tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha tadi, akan kita bawa sampailah kita meninggal ataupun orang yang kita jaga tadi meninggal. Sabarlah, tuan-tuan. Sabarlah. Saya pun tak kuat nak menghadapi perkara-perkara macam tu. Sebab Allah Ta'ala tak bagi dugaan tu pada saya. Yalah. Kita sambung lagi. Jangan sampai kau lupa tujuanmu kerana tertipu oleh rintangan, kenikmatan syahwat, harta yang melimpah dan indahnya kehidupan. Semuanya tak akan kekal. Kul mata'ud dunya qalila. Katakanlah kenikmatan dunia sangat sedikit, sedangkan akhirat lebih baik bagi orang yang bertakwa. Dan kalian tidak akan dizalimi sedikit pun. Dimanapun berada, maut akan menjumpai kalian, walaupun berada di benteng yang kukuh. Surah An-Nisa ayat 78. Saya selalu bandingkan, bukan orang biasa. Saya selalu bandingkan orang yang ada kedudukan. Macam raja. Raja ni apa yang tak ada? Depan istana dia ada ambulans, driver ambulans 24 jam standby, ada klinik, ada nurse, ada doktor. Mana ada raja yang tak mati? Cuba bagi tahu saya. Semua raja mati. Harun Ar-Rasyid tu, tuan-tuan, lagi raja besar. Harun Ar-Rasyid. Satu hari dia jumpa Bahlul tu, Bahlul.
Bahlul ni wali Allah, dan dia suka duduk dekat kubur. Dia suka duduk dekat kubur. Kita takut kubur tak? Berani kubur? Angguk-angguk saya bawa malam ni kang tidur. Saya biras saya tuan-tuan, ngaji kat kubur, lari. Askar tu. Arwah mak saudara saya meninggal, dengan arwah mak saya meninggal, bapak saya suruh ngaji kubur 3 malam. Saya pernah ngaji dengan Ustaz Ghazali dulu, cerita tahu lah cerita kubur. Disuruh beli batu nisan mah. Ngaji dengan Ustaz Ghazali, dia cakap kalau nak ingat mati beli batu nisan awal-awal dia. Beli batu nisan awal-awal, tulis nama, tulis tarikh lahir. Tarikh mati tu jangan tulis dulu, letak kat pintu. Jadi setiap kali nak balik, nak keluar masuk nampak batu nisan. Satu letak kat luar, satu letak kat dalam. Jadi kita keluar, kita ingat besok aku mati tinggal batu nisan ni je. Kita balik begitu, besok aku mati tinggal batu nisan ni tanda gitu. Saya cakap dengan dia, tunggu sekejap, sambung ayat ni. Saya nak pergi tandas balik rumah, perut sakit. Kejap lagi dia dah ada kat belakang saya kat rumah. Dia cakap asal, kubur ni bahaya, duduk lama dia. Macam mana cerita sampai ke kubur dia tu? Saudaraku, berikanlah jalan lapang agar kebenaran masuk ke dalam diri kita. Lapangkanlah jalan agar kita menyedari hakikat kehidupan. Demi Allah, sesungguhnya kehidupan yang terlepas dari rambu-rambu ilahi, kehidupan yang putus hubungan dengan zat yang maha hidup dan tak pernah mati, kehidupan yang keluar daripada Allahu Akbar. Daripada lindungan syariat Allah adalah kehidupan yang hina dan tercela. Penulis ni cakap tuan-tuan, untuk tu maknanya hidup kita ni 2 jalan aja. Sama ada pilih jalan syariat ataupun ikut jalan yang bukan syariat. Mati tetap mati. Tuan-tuan tengok, macam saya cakap tadi, Sultan tu kalau nak katakan tak cukup peralatan, apa yang tak cukup? Semuanya cukup. Begitu juga kita. Bila sampai masanya tuan-tuan, Allah Ta'ala panggil, tidak ada satu benda yang dapat menahan, melainkan kita akan kembali kepada Allah. Itu bezanya orang tahu dengan orang tak tahu. Tuan-tuan dengar macam ni, tuan-tuan tahu, tuan-tuan takut dan tuan-tuan sedar. Cuma berapa lama tuan-tuan sedar, tuan-tuan takut, itu masih dengar, ustaz ni cakap besok mati gini. Orang yang mati beriman saya dah sebut dah. Orang yang mati beriman, soleh, waktu nyawa nak keluar pun berbeza dengan orang yang bukan beriman. Daripada mula sampai lah. Jadi tuan-tuan dah pernah dengar benda ni daripada mulut saya dan banyak mulut, jadi takut. Sebab apa? Tuan-tuan tahu. Itu bezanya orang tahu dengan orang tak tahu. Orang yang langsung tak tahu, dia takut tak? Dia tak takut. Dia tak takut. Dia tak takut. Ada orang pernah cakap dengan saya, dia cakap syurga neraka ni lambat lagi ustaz. Memang. Betul tak? Betul. Betul. Tapi perasaan takut tu tak ada.
Bila kita belajar, kita tahu, kita sedar, maknanya datang takut kita. Kalau kita tak belajar, kita tak dengar, takut ke kita? Tak takut. Kita rasa tak ada apa-apa. Macam saya lah, baru ni ada orang tanya saya, dia cakap, Ustaz ada lesen B-Full. Tahu B-Full? B-Full tahu tak? Lesen motor. Saya cakap saya ada B2 je, bawa wai suku B-Full buat apa? Dia cakap ingat nak ajak Ustaz riding bawa motor besar je. Saya dah takut naik motor dah. Sejak saya tengok accident dekat Ceras tu, yang lelaki tu kutip mayat isteri dia tu. 3-4 tahun dulu yang pakai kepiah hijau tu, kalau tuan-tuan ingat dalam TV. Isteri dia dengan suami dia naik satu motor, suami dia jatuh ke kiri, isteri dia jatuh ke kanan, kemudian lori 10 tayar bawa tar basah langgar mayat isteri dia. Tulang kita ni tuan-tuan bila kena langgar meletup-letup. Kebetulan waktu tu saya ada kat situ. Sejak pada tu saya fobia naik motor. Saya nampak hati-hati jantung, paru-paru kita ni melekat-lekat dekat tayar lori. Sampai hari ni saya takut tuan-tuan kalau tengok lori besar. Jadi berhati-hatilah. Sebab kita ni kemalangan ni tak tentu. Kita balik ni kan nak sampai ke rumah ni jatuh tangga golek-golek meninggal pun mungkin juga. Kemalangan ni tak tentu. Apa yang saya nak cakap tuan-tuan, diorang bila tanya lesen tu, saya ambil gambar lesen. Saya nampak dekat lesen tu, lesen saya meninggal bulan, mati bulan, lesen mati bukan saya. Lesen saya mati bulan 2. Ni dah bulan 7. Saya ambil gambar tu hujung bulan 6. Berapa bulan ni mati? 3, 4, 5, 6. 4 bulan. Saya pergi Sarawak, saya bawa kereta kan. Rumah pergi mak adik bawa kereta. Pergi Penang, saya bawa kereta. Banyak tempat saya bawa kereta. Kenapa saya tak takut? Sebab saya tak tahu lesen mati. Bila saya tahu lesen mati, saya tengok lesen dah mati. Daripada Taman Medan nak pergi Daya Bumi bawa motor, takut. Sebab apa? Kita dah tahu lesen kita mati. Dan kita tahu akibat dia. Kalau aksiden tak ada insurans. Kalau kena tahan memang kena saman. Sampailah dekat Daya Bumi, saya nak hidupkan lesen. Dia cakap, pakcik, mesin kita rosak. Pakcik kalau nak hidup lesen kena pergi Jalan Tengku Abdul Rahman. Pula satu hal. Daripada Daya Bumi nak pergi Jalan Tengku Abdul Rahman tu pun saya rasa jauh tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita takut. Sebab kita tahu. Kita tahu. Itu sebab kalau kita lesen mati, kalau roblok selalunya memang kena tahan. Walaupun ada janggut, walaupun pakai serban. Sebab muka kita takut. Bila kita takut, keadaan kita berubah. Muka pandang sinilah situlah. Sebab apa? Sebab kita takut dan kita tahu. Itu juga macam tadi. Orang yang takut mati ni orang yang tahu cerita sesudah mati. Orang yang tak tahu cerita sesudah mati tak tahu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita ketakutan tentang mati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita kekuatan untuk beribadah seterusnya sampailah hari Allah Ta'ala jemput kita masih lagi beribadah kepada Allah dan beriman kepada Allah, insya-Allah. Saya rasa cukup takat tu tuan-tuan. InsyaAllah kalau ada ni kita sambung lagi insyaAllah. Hari ini 13. Ada apa nak tanya? Ada Tuan Imam ada tanya dengan saya tentang melakukan korban.
melakukan korban dekat masjid ataupun surau. Dia benda tu dia ada khilaf, ada furu', ada khilaf. Kalau dalam masjid memang haram lah, darah tu menitik-nitik memang haram. Tapi kalau kat luar dekat tanah, ulama cakap boleh. Cuma dia yang tak bolehnya kita menggunakan peralatan masjid kemudian kita bawa balik, itu haram. Kapak semua, kapak, pisau, batu asah, bukan masjid dia, mana-mana tempat ibadah. Kadang-kadang orang ni pakai tangga surau, mana ambil, hilang gitu je, sungguh. Kadang-kadang bawa teko, mangkuk, ambil sup, bawa balik. Mangkuk dengan teko tak pulang balik, tak boleh. Hukum dia haram. Dan disebut, kalau misal kata air tu orang tu bagi untuk minum, kita buat angkat sembahyang pun haram. Dia wakafkan untuk apa? Untuk minum je. Boleh tak kita ni bab masjid surau ni tuan-tuan, dia memang sensitif. Saya sebutlah. Apa hukumnya kita ambil duit surau, kita beli tempah lembu 5 ekor, dah ada orang 4 ekor, seekor lagi tak ada orang, kita ambil duit surau buat korban, haram. Tak boleh. Tak boleh nak gunakan duit surau tadi tu untuk tampung lembu seekor yang kita datang tempat tu, tak boleh. Faham? Ataupun dia cakap bayar separuh, yang masuk AJK semua, badan lah tu. 7 orang bayar separuh lagi surau tanggung, tak boleh. Yang boleh bab mengimarahkan masjid surau, boleh. Ambil duit surau buat jamuan makan, boleh tak? Boleh. Lepas sembahyang raya kita ada makan kambing 15 ekor, makan lah, boleh. Panggil ustaz, imarahkan masjid surau, boleh. Ambil duit bagi lawan imam, Bilal, siap noja, boleh. Ini saya sebut tu sekarang. Bab yang mengimarahkan masjid boleh. Tapi nak ambil duit surau, duit masjid untuk bersedekah pada fakir miskin, tak boleh. Kalau nak buat juga, kena tabung satu lagi. Tabung dinamakan tabung khairat, bukan tabung untuk mengimarahkan masjid. Ada 2 tabung. Satu tabung infak masjid ataupun surau, satu tabung lagi untuk khairat, untuk kebaikan. Itu boleh. Tabung yang khairat tadi boleh. Ada orang susah, miskin, kita nak bantu, surau nak bantu, itu boleh. Tapi nak ambil duit tabung tadi tu bagi dekat khairat, tak boleh. Atau borong duit daripada pencawang ke apa ke, bukannya duit orang ramai bagi untuk masjid, kita bergunakan, tak boleh. Jelas? Ada pun nak tanya Ibu Imam? Jadi kalau takat pakai tanah lapang luar tu untuk sembelih apa semua, ada ulama cakap boleh. Dia khilaf lah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah. Al-as innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mendadah tangan mohon keridaan-Mu, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh ahli keluarga kami, ya Allah. Sama ada yang hidup, lebih-lebih lagi yang telah kembali kepada-Mu, ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami di dunia, ya Allah.
di kubur ya Allah, di mahsyar ya Allah, di akhirat ya Allah, seterusnya ke syurga lah hendaknya kami semua ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalal wal Ikram. Bantulah kami dalam didik diri kami dan pasangan kami agar menjadi suami isteri yang soleh dan solehah ya Allah. Bantulah kami dalam didik anak cucu kami menjadi anak cucu yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, seandainya ada di antara kami atau ahli keluarga kami yang sedang sakit ya Allah, Kau sembuhkanlah penyakit kami ya Allah. Andai ada di antara kami atau ahli keluarga kami yang dalam kesulitan ya Allah, Kau lapangkanlah ya Allah. Andai ada di antara kami atau ahli keluarga kami dalam masalah ya Allah, Kau keluarkanlah daripada masalah tersebut ya Allah. Kepada seluruh ahli keluarga kami yang telah berada di kubur ya Allah, permudahkanlah mereka di kubur ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka ya Allah, terangilah kubur mereka ya Allah. Kau tukarkanlah lubang kubur yang sempit kepada taman-taman syurga yang penuh dengan kenikmatan ya Allah. Kami khususkan doa ini buat kepada kedua ibu bapa kami ya Allah, yang telah banyak berjasa dan berkorban demi kami ya Allah. Dari awal kelahiran kami hinggalah mereka menutup mata ya Allah, tidak putus-putus mereka membanting tulang, memeras keringat untuk pakaian yang kami pakai, makanan yang kami makan, pelajaran yang dibekalkan kepada kami ya Allah. Tidak terbalas kami akan jasa dan pengorbanan mereka ya Allah. Hanya doa yang kami boleh panjatkan buat mereka ya Allah. Begitu juga dengan seluruh ahli keluarga terdekat kami ya Allah, pasangan kami, anak menantu kami, ahli keluarga terdekat kami yang telah mendahului kami ya Allah. Sebagai manusia biasa tentulah banyak salah dan silap yang mereka lakukan ya Allah semasa hayat mereka, namun Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya Allah. Ampunkanlah segala kesalahan mereka ya Allah. Terimalah akan amal ibadah dan kebajikan yang pernah mereka lakukan semasa hayat mereka ya Allah. Himpunkanlah roh mereka di dalam golongan orang yang beriman dan beramal soleh ya Allah, di dalam golongan orang yang mendapat nikmat-Mu di dalam kubur ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wa raja'na ila Allah wa nadimna